Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sudi tengok live saya ni. Terima kasih sebab sanggup tunggu live saya ni walaupun saya bagi tahu pun last minute. Tapi apa pun saya harap anda semua dapat bantu untuk share live ni. Dan saya harap juga untuk anak muda mengikuti live ni sampai habis saya buat ulasan ni. Jadi seperti mana yang kita ketahui hari ini kuatlah cerita tentang parlimen akan dibubarkan, dan rumus ni bukan sikit-sikit tetapi memang dah ketara lah cerita pasal parlimen akan dibubarkan. Dan seperti mana yang saya maklum tadi, saya jumpa dengan Datuk Sri Zahid Hamidi. Itulah juga yang Datuk Sri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, nyatakan dalam perjumpaan dengan saya tadi. Dia pesan dekat saya, dia kata, Gomo, get ready, PRU dah nak hampir. Dan kalau ikut daripada Datuk Sri Zahid cakap tadi, menjangkakan pada bulan Oktober ini. Pada bulan Oktober ini akan parlimen akan dibubarkan lah. Tetapi mungkin pilihan raya akan dijalankan lebih cepat daripada bulan 10. Dan ini perkara ini saya rasa semua orang pun dah nampak, dan ramai sebenarnya, ramai. Aku yakin ramai. Termasuk korang sekarang ni yang sebenarnya pun sama juga. Lebih elok ubah je parlimen ni. Betul. Kalau itu hari kita bercakap pasal COVID. Yalah, sekarang ni pun kita masih berjaga-jaga dalam keadaan COVID lagi ni. Tetapi dengan melihat kerenah pihak pemangkang yang gila kuasa ni, kita jadi mual, kita jadi muak. Jadi ubah parlimen dan adakan pilihan raya ke-15 adalah jalan yang paling baik, yang mana menyerahkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih siapakah yang menjadi pilihan mereka. Jadi inilah yang saya jumpa dengan Datuk Zahid, dan saya melihat bahawa sememangnya pilihan raya ke-15 ni perlu diadakan dalam masa tahun ini. Kerana inilah juga tahun yang saya rasa kita selalu dengar masa kita kecil-kecil. Wawasan 2020 kan. Jadi wawasan 2020 ni tak ada kereta terbang. Tetapi kita kena jadikan tahun 2020 ini wawasan untuk kita tamatkan terus riwayat politik Atuk, Tun Mahathir, Anwar Ibrahim, gila kuasa ni, dan Lee Hsien Loong, dinosaur ni. Inilah kesempatan yang terbaik. Bila parlimen dibubarkan, ada PRU ke-15, kita kena tamatkan politik mereka ketiga-tiga ni. Enough is enough. Cukup-cukup sudah. Macam mana hari ni lah. Aku tak tahu kau perasan tak perasan hari ni. Mereka masih lagi bertelagah siapa nak jadi Perdana Menteri. Ke-9. Di pihak penyokong Tun Mahathir, nak Tun Mahathir jadi Perdana Menteri ke-9. Di pihak Anwar Ibrahim pula, nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-9. Malah tempoh hari, apabila Majlis Pakatan Harapan, yang mana Anwar Ibrahim mempengerusikan majlis tersebut. Kalau korang baca semua kenyataan-kenyataan media, mesyuarat tersebut tak langsung sentuh tentang rakyat. Dia tak bercakap pun tentang COVID ke, dia tak cakap tentang kebajikan rakyat ke, dia tak bercerita pun tentang peluang pekerjaan yang hari ini dah ramai kena berhenti kerja. Dia tak cerita. Sebaliknya, mesyuarat Pakatan Harapan ni, dia menceritakan tentang rampasan kuasa. Mereka menceritakan tentang untuk take over government. Mereka menceritakan tentang pengkhianatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan yang lain. Mereka tak langsung cerita pasal rakyat. Jadi, ini dah terlalu menjengkelkan dan memualkan. Dan sebab itulah, aku cakap tadi dengan Datuk Zahid, dia cakap, kalau you tanya rakyat apa yang rakyat kat bawah nak, rakyat kat bawah hari ini, kalau boleh bubar parlimen, mereka nak parlimen dibubarkan. Sebab rakyat kat bawah ni pun dah tak tenteram dah. Dah huru-hara dah. Sebab apa? Serabut. Itu yang aku cakap dengan Datuk Zahid tadi. Kalau betul parlimen nak dibubarkan, kalau betul Tan Sri Muhyiddin Yassin nak bubarkan parlimen, go. Cuma aku tanya dengan Datuk Sri Zahid, sebab ramai orang yang bertanya, ni nanti kalau pilihan raya macam mana? Kita tak boleh lagi 3 penjuru. Dan itulah juga yang Datuk Zahid cakap,
Pilihan raya ke-15 nanti kita tidak boleh lagi 3 penjuru. Bermakna mesti ada kesepakatan terutamanya dalam Perikatan Nasional ini untuk pembahagian kursi bertanding pada pilihan raya ke-15. Dan sudah pastilah bila kita cakap kesepakatan pembahagian kursi ini, ianya lebih memeritkan akar umbi UMNO. Sebab cakap terus sekarang, sebab daripada dulu pun UMNO lah yang paling bertanding banyak kursi. Dan PRU ke-14 pun UMNO yang bertanding paling banyak kursi pun. Dan hari ini bila sebelum ini bersama dengan PAS, MCA, MIC, mungkin dah ada kesepakatan kerusi-kerusi akan dipertandingkan yang mana UMNO atau PAS atau MCA atau MIC. Tak termasuk di Sarawak. Berikan saya maklumat gadis yang baju warna merah dan juga seluar biru. Saya ingin beli dia. Dan hari ini bila bersatu pula join, ditambah pula dengan Syed Azmin Ali ni, yang mana hari ini mereka masuk bersatu, empat dalam bersatu. Jadi sudah pastilah kursi-kursi yang sebelum ini ditandingi oleh UMNO akan mengecil. Dan inilah yang sedang menjadi perbincangan antara pucuk pimpinan Tan Sri Budi Yassin, Datuk Sri Zahid Hamidi, Tuan Guru Haji Yadi dan beberapa pemimpin yang lain untuk memastikan pilihan raya ke-15 kita kena pastikan kesepakatan kita ini untuk lawan Pakatan Harapan. Dan Datuk Zahid bercakap terus terang tadi dengan aku, hari ini tentang pengorbanan UMNO. Dan dia sedang berusaha sebaik mungkin untuk memastikan tidak ada pertandingan 3 penjuru. Kerana matlamat kali ini, macam Datuk Zahid cakap tadi, kita nak menang dengan menang 2/3 majoriti. Dan kalau kita ikut sekarang ni pun, kalau korang buat congak-congak, siapa yang rajin lah kalau kau rajin, kau buat congak-congak, kau kira-kira, kita boleh dapat kursi Melayu Bumi Putera. Ini cakap kursi Melayu Bumi Putera ni 151 parlimen. Ni, solid ni. Kalau 1 lawan 1, kesedaran orang Melayu dan Bumi Putera yang tinggi, mana-mananya seat yang orang cakap 60%, majoriti Melayu dan Bumi Putera ni, kita boleh menang 151 parlimen. Jadi, untuk apa kita nak gagalkan sedangkan kita boleh dapat 151 kursi parlimen ini, majoriti two-third, yang mana dengan two-third ini kita boleh buat macam-macam untuk repair negara ni. Kita boleh repair undang-undang yang ada dalam negara ni. Kalau cerita pasal pemandu mabuk, kalau dapat two-third ni, settle sekejap dia, selesai. Dan banyak perkara-perkara lain lagi yang boleh dipinda dalam perlembagaan dengan adanya two-third majoriti. Sebagai contoh, penghinaan kepada Rasulullah, penghinaan kepada agama Islam, penghinaan kepada raja-raja Melayu, yang mana undang-undang lebih ketat boleh digubal dengan adanya two-third ini. Dan macam-macam perkara yang ada aku boleh cerita, ada aku tak boleh cerita, tetapi aku harap korang boleh nampak dengan ada kuasa majoriti 2/3 parlimen nanti, banyak perkara yang kita boleh ubah untuk memastikan kestabilan politik, keamanan negara ni dan kemakmuran ekonomi ni kita dapat raih bersama. Baik Melayu, baik Cina, baik India, Iban, Kadazan, semua sekali. Wang tidak sepatutnya kekal terbiar. Wang sepatutnya bekerja. Mula berdagang dengan Olim Trade. Kita boleh. Jadi sebab itu hari ini Datuk Zahid dah cakap, yang penting sekarang ni adalah orang muda. So mesej ni pun khas untuk orang muda. Kerana orang muda ni akan menjadi penentu pada PRU ke-15 akan datang. Orang muda ni betul, dia fleksibel. Aku tak nafikan. PRU ke-14, orang muda lah yang menyebabkan kemenangan Pakatan Harapan. First voters yang betul-betul memang nak swing, nak try perubahan baru, nak test, tak okey, tukar balik. Ini ayat orang muda pada PRU ke-14. Dan begitu juga PRU 15. First voters yang akan pergi ni, first voters yang akan mengundi nanti, pastinya akan berfikiran bahawa
boleh try lagi untuk mengundi Pakatan Harapan. Mungkin boleh try jika Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Mungkin segala manifesto yang ditabur PRU ke-14 boleh dilaksanakan jika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-9 akan datang. Guys, saya nak ingatkan dengan semua. Segala manifesto tu semua itu dah hancing dah. Memang tak boleh tunai, memang tak boleh buat. Tetapi apa yang lebih penting pada PRU ke-15 akan datang adalah hak kita ni. Hak kita, terutama orang Melayu Bumi Putera ni, untuk memastikan negara ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Semua orang kena ingat, musuh kita adalah DAP. Begitu juga dengan kaum Cina, kaum India. Yang mana hari ni kita nak tekankan, kita nak ingatkan mereka ni. Yang menjadi musuh kita adalah DAP. Yang resis, yang menghasut orang Cina, orang India ni adalah DAP. Dan sebab itu tidak ada peluang lagi untuk DAP pada PRU ke-15 nanti untuk memberikan mereka ni, pengundi Melayu, mengundi mereka. Guys, hari ni kita tengok Tun Mahathir ni agak, orang cakap dia nyanyuk, orang cakap dia gila. Tak kisahlah dia nyanyuk ke, dia gila ke, dia gila kuasa ke. Tetapi kalau kita tengok betul-betul, inilah yang DAP sedang lakukan. Walaupun dia tahu Tun Mahathir itu atuk, mengeluarkan kenyataan tak suka DAP. Tetapi DAP hari ini terhegeh-hegeh, masih lagi mengangkat atuk sebagai pemimpin mereka. Jadi aku rasa kat sini je korang boleh nampak. Kenapa DAP beria-ria, masih lagi beria-ria menyokong Tun Mahathir. Sedangkan Tun Mahathir mengkhianati Pakatan Harapan. Tun Mahathir mengkhianati DAP. Korang rasa kenapa? Kenapa mereka percaya lagi dengan Mahathir? Sedangkan orang semua tahu Mahathir tidak lagi boleh dipercayai. Guys, inilah strategi politik yang mana DAP buat. DAP tahu DAP tidak akan berjaya dengan sokongan pengundi Cina semata-mata. DAP tahu jika diadakan pilihan raya dan DAP bertanding di kursi-kursi parlimen Cina saja, mungkin itu saja yang DAP akan menang. Mungkin. Dan sebab itu DAP memerlukan Tun Mahathir untuk mendapat sokongan pengundi-pengundi Melayu. Aku tak nafikan, ada orang Melayu ni dia memang teruja dengan Tun Mahathir. Apa saja Tun Mahathir cakap, dia kata ya betul. Begitu juga macam Anwar Ibrahim. Tetapi impaknya kepada Tun Mahathir ni berkenaan dengan pengundi Melayu ni sangat besar. Dan sebab itu hari ini aku nak ingatkan korang, inilah strategi DAP yang mana dia mempergudakan Tun Mahathir ni untuk mendapat 10 hingga 15% sokongan pengundi Melayu kepada Pakatan Harapan. Kerana itulah kejayaan mereka pada PRU ke-14. PRU ke-14 semua orang tahu. Orang Melayu mengundi UMNO, BN dan mengundi PAS. Hanya 15% saja orang Melayu, iaitu budak-budak muda ni, first voters ni terutamanya, yang mengundi Pakatan Harapan. Dan inilah strategi yang mana DAP gunakan sekali lagi untuk PRU ke-15 akan datang. Mereka akan try, mereka akan buat, mereka akan lakukan. Asalkan orang Melayu boleh memberikan undi kepada mereka. Kerana matematiknya hari ini kita semua tahu, bila undi Pakatan Harapan, yang berkuasa, yang majoriti dalam parlimen adalah puak-puak DAP. Jadi sebab itu, live malam ni aku nak minta tolong dengan anak-anak muda, orang muda yang tengok live aku ni, aku minta engkau orang berfikir. Tak perlu percaya dengan apa yang aku cakap, aku minta engkau orang berfikir saja. Kita ni esok-esok ni, masa depan ni, kita yang mencatur, kita yang mencorak negara ni. Bukan orang lain. Yelah, aku ni dah tua sikit lah. Aku dah 37 tahun. Tetapi untuk adik-adik aku ni, yang 20 tahun, 21 tahun, 30 tahun, yang mana inilah pemimpin yang ada ni. Kita orang muda adalah pemimpin hari ini. Apatah lagi kalau engkau orang Melayu, engkau orang Bumi Putera. Engkau lah yang perlu memastikan negara ini tidak lagi jatuh ke tangan yang salah. Kuasa politik mesti dikekalkan. Apa cara pun kau mesti kekalkan kuasa politik ini. Sebab kita berbeza dengan negara lain, guys. Kita tak sama macam Australia. Kita tak sama macam New Zealand. Kita tak sama. Waimah kita juga tidak sama seperti Singapura. Sebab, sebagai contoh, di Australia, kalau kerajaannya tumbang, pembangkangnya naik, mereka tetap orang putih.
Di New Zealand, tumbang kerajaan, naik orang baru, mereka tetap itulah bangsa mereka. Begitu juga di Singapura. Sebelum ini pun kaum Cina yang menguasai Singapura. Bila Singapura dihalau keluar oleh Tunku Abdul Rahman, memang negara Singapura tu yang asalnya tanah Melayu, sebahagian daripada tanah Melayu, memang dah penduduknya adalah berbangsa Cina. Tetapi ini berbeza dengan negara kita. Ini berbeza dengan Sabah, ini berbeza dengan Sarawak. Kita tidak boleh membiarkan kuasa politik ini jatuh ke tangan minoriti. Ini bukan kita cakap, ini bukan cakap resis. Saya cakap ni pun bukan saya nak cakap resis pada orang Cina, orang India, tidak. Tetapi kita sebagai tuan tanah, ini bukan tuan tanah Kedah, kita sebagai tuan tanah, menjadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan tanah air ni. Kalau bangsa Cina di negara mereka, mereka akan mempertahankan tanah nenek moyang mereka. Begitu juga dengan kita orang Melayu, begitu juga dengan Bumi Putera Sabah, begitu juga dengan Bumi Putera di Sarawak. Seorang muda hari ini adalah yang paling penting untuk memastikan negara ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Hari ini bukan lagi perang angkat senjata. Hari ini bukan lagi pergi godok orang sana sini, tidak. Hari ini perang melalui kotak undi. Peperangan yang melalui kotak undi inilah yang perlu kita perhalusi betul-betul. Tak perlu masuk politik. Tak perlu masuk parti politik pun. Cukup untuk kau tahu apa itu kuasa politik. Terjemahkan dalam kotak undi. Berkempen menasihati kawan-kawan yang lain yang mana belum daftar mengundi untuk sama-sama daftar mengundi. PR15 mungkin bulan 10 ni, mungkin cepat lagi 16 September, macam aku cakap sebelum ni, teori aku 16 September ni hari mengundi, 16 September 2020 ni lah. Mungkin berlaku macam mana tahun 1999. Siapa ingat 1999? Tahun 1999 adalah tahun reformasi. Tahun huru hara dalam negara kita ni. Tahun Anwar Ibrahim dihumban ke dalam penjara oleh Dr. Mahathir. Tun Mahathir humban Anwar Ibrahim ni kerana kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Waktu tu liwat pun ada sekali yang usung tilam 10 kili. Tapi Anwar masuk penjara masa tu kerana rasuah dan salah guna kuasa. Dan tahun 1999 menyebabkan Tun Mahathir melakukan pilihan raya dengan lebih awal. Tetapi bagaimana proses pilihan raya itu diadakan? Kerana semua orang tahu, tahun 1999, yang ni kau boleh study balik. Tahun 1999, dalam keadaan yang kecoh tu, reformasi yang huru-hara negara ni macam nak terbakar Kuala Lumpur ni, Tun Daim waktu itu menjadi Menteri Kewangan. Lepas Anwar Ibrahim kena pecat, Tun Daim ambil jawatan Menteri Kewangan. Tun Daim membentangkan bajet 2000, tahun 2000 di dalam Parlimen. Bajet tahun 2000 lah. Dia membentangkan bajet di dalam Parlimen. Selepas pembentangan bajet itu dibentangkan oleh Tun Daim selaku Menteri Kewangan, Parlimen dibubarkan. Tahun 1999, bulan 10 bentang bajet dan kemudiannya Parlimen dibubarkan. Pilihan raya diadakan pada bulan November tahun 1999. Dan selepas Barisan Nasional menang pilihan raya 1999, yang mana pilihan raya yang menyebabkan banyak kursi-kursi UMNO ini tewas di tangan PKR dan juga PAS, pada bulan Disember baru bajet yang dibentangkan pada bulan 10 diluluskan untuk usul. Jadi ini game yang mana Tun Mahathir pernah buat pada waktu lalu, yang mana kalau tak silap aku ada baca bulan Disember 1999 tu, suatu bajet mahu diluluskan pada bulan Disember. Ahli Parlimen DAP, ahli Parlimen PKR, ahli Parlimen PAS telah keluar daripada Dewan kerana tidak bersetuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Tun Mahathir pada waktu itu. Sebab semua orang tahu sepatutnya bila kau bentang bajet, kau kena buat usul undian bajet. Tetapi Mahathir skip, adakan pilihan raya dulu, lepas dah menang baru buat undian bajet. Jadi perkara yang sama mungkin berlaku tahun ini. Sebab macam aku selalu sembang itu hari, bulan 7 ni ada undian bajet COVID. Tetapi pada bulan 10 nanti adalah bajet 2021. Pembentangan bajet yang akan ada lebih kurang 40 kali mengundi. Yang mana dalam 40 kali mengundi ni,
Macam-macam perkara boleh berlaku dan mungkin akan menjadi persidangan parlimen yang paling panjang dalam sejarah negara kita. Mungkin daripada pagi bersidang tu bawa ke sampai pagi pukul 7. Mungkin. Jadi untuk mengelakkan risiko-risiko dan juga perkara-perkara yang dah jadi macam sarkas negara kita ni kan, aku rasa tak mustahil untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin melakukan sekali lagi apa yang telah pun dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Jadi tidak ada salah tindakan yang Tun Mahathir buat dulu untuk digunakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun ini. Bulan 10, Tunku Zafrul boleh bentangkan bajet. Selepas bajet dibentangkan, Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap Yang di-Pertuan Agong memohon untuk perkenan parlimen dibubarkan. Dan bulan 10 parlimen dibubarkan dan bulan November mungkin pilihan raya umum ke-15 akan diadakan. Bulan 12 kita dah menang, baru bajet kita luluskan. Dan sebab itu aku minta dengan semua, PRU 15 makin hari makin hampir ni. Kita tak tahu bila, aku pun tak boleh nak jaga bila, tetapi kita anggap pilihan raya ke-15 ini memang semakin hampir. Sebab antara reason lain, kenapa aku cakap hampir, kita tidak akan terus sampai 2023. Tidak akan. Sebab apa? Sebab adalah kebodohan untuk UMNO, PAS, Bersatu, GPS dan mana-mana parti yang bersama dalam Perikatan Nasional ini untuk membiarkan Pakatan Harapan mendapatkan semula kekuatan mereka. Dalam waktu musuh tengah lemah ini adalah lebih baik untuk kita tamatkan terus riwayat mereka. Jadi itu sebabnya aku yakin pilihan raya memang tak lama. Paling cepat tahun ini, paling lambat awal tahun depan. Nak tak nak, better kita bubar. Adakah pilihan raya ke-15 dan kita ajar cukup-cukup Pakatan Harapan ni. Dan kita kena ingat, kita kena tamatkan terus karier politik Tun Mahathir, Anwar Ibrahim, Nicky Siang dan mungkin beberapa orang yang lain. Sebab kali ini aku berani cakap Mujahid pun meninggal, Hanifah Maidin yang gila pun meninggal. Ini semua kursi-kursi yang akan meninggal. Mungkin tempat-tempat yang campurannya mungkin macam Kota Raja, Mat Sabu, ada Cina, India je lebih, mungkin boleh memenangkan Mat Sabu. Tetapi itu pun aku tak confident sebab sebelum ini kita melihat memang kaum Cina, kaum India menyokong Pakatan Harapan. Tetapi lately ni, sejak kebelakangan ini, aku rasa kaum Cina dan kaum India dah banyak yang terdedah dan melihat dah sebenarnya siapa yang resis, siapa yang bersifat perkauman, siapa yang memainkan sentimen perkauman 24 jam sehari. Jadi tidak mustahil PRU ke-15 kaum Cina dan kaum India akan bersama-sama dengan Perikatan Nasional atau Permufakat Nasional untuk sama-sama kita ajar puak-puak Pakatan Harapan ni. So guys, ni ulasan aku untuk malam ni. Tapi nak bagi tahu juga, mana-mana yang lahir tahun 1999, anda sudah layak untuk daftar sebagai pengundi. Jangan lupa tu, yang lahir tahun 1999. So, boleh daftar sebagai pengundi. Jadi kalau kata pilihan raya November ni, insya-Allah sempat untuk menjadi sebahagian daripada sejarah buang pangkah ni. Pangkah calon-calon yang bersama dalam Perikatan Nasional ni. Ya. Kita kena ajar cukup-cukup. Kita tak boleh bagi can. Mana boleh bagi can? Kan? Mereka ni, kita ni tengah marah. Ramai orang tengah marah dengan Pakatan Harapan ni. Takkan kita nak tunggu 3 tahun lagi baru kita nak adakan pilihan raya? Kan? Bukan apa. Kita takut orang muda lupa. Orang muda yang sekarang ni sekolah mungkin naik, mungkin lupa. Mereka lupa apa yang Pakatan Harapan buat 22 bulan. Macam korang lah sekarang. Korang mungkin ingat. Mungkin 22, mungkin 3 tahun lagi. Korang, tak kisahlah. Tak apalah, kita try lagi sekali lah. So pada aku, jangan kita sia-siakan peluang yang ada. Ada peluang untuk kita tanam tu rapat. Jadi sebab tadi pun aku cakap dengan Datuk Sri Zahid Hamidi, aku cakap, so kita macam mana pun tak boleh lewat untuk adakan pilihan raya. Dan Datuk Sri cakap, setuju betul. InsyaAllah tahun ni pilihan raya. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun dah get ready dah. Macam aku tulis tu hari lah. Kalau kata pilihan raya diadakan, siapakah calon Perdana Menteri Malaysia.
Tan Sri Muhyiddin Yassin lah. Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah calon Perdana Menteri. Sabah apa cerita? Sabah Syafiee Apdal dah goyang dah tu. Syafiee Apdal dah cuak gila dah tu sekarang tu. Tengah tunggu masa je tu. Tengah tunggu masa Syafiee Apdal nak melingkup. Kan? So ajan tu yang beria-ria backup Syafiee Apdal, kau siap kau. Siap kau ajan. Yang pukul aku dekat airport tu hari tu. Siap. Bukan main dia samsing Gerakan petikan SPR untuk pengundi umur 18. Setakat ni yang saya tahu 18 tahun tak boleh lagi daftar sebagai pengundi. 18 tahun tidak boleh lagi daftar sebagai pengundi dan 18 tahun belum lagi boleh mengundi jika pilihan raya diadakan pada tahun ini. So dia akan back pada 21 tahun. Sebab itu selalu kita ingatkan dan aku minta korang jangan berhenti berkempen ni. 21 tahun daftar sebagai pengundi. Jadi sebahagian daripada sejarah guys. Jangan sia-siakan peluang. Oh tadi lupa. Tadi Datuk Sri Zahid Hamidi pun tanya dengan aku juga tadi. Dia kata, so you go more? You PRU ni nak bertanding kat mana? Oh saya rasa macam aku syok lah kan. Sebab bila Presiden parti aku tanya aku nak bertanding kat mana. Jadi aku pun cakap lah dengan Datuk Sri Zahid Hamidi. Dia kata saya kalau diberi peluang untuk PRU 15 ni saya nak bertanding. Dan saya tawarkan diri saya untuk bertanding lawan dengan mana-mana pemimpin Pakatan Harapan. Sebab saya rasa dengan apa yang saya ada, dengan kepopuleran yang saya ada ini, popular kan. Jadi saya rasa saya sesuai untuk bertanding lawan dengan mana-mana pemimpin Pakatan Harapan. Sebab saya rasa inilah yang saya perlu buat. Menang atau kalah itu perkara nombor dua. Tetapi saya kena pergi dengan berani, dengan gentleman untuk berhadapan dengan mana-mana pemimpin Pakatan Harapan. So Datuk Zahid tanya saya lah. So parlimen mana? So saya cakap, saya ni hajat di hati saya Datuk Sri. Saya kalau boleh saya nak lawan dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sebab saya start politik pun sebab dia. Jadi kalau saya diberikan peluang untuk lawan dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim pada pilihan raya ke-15, saya rasa meleleh-leleh lah alio saya. Meleleh alio saya ni. Ya, tapi saya tak tahulah Datuk Sri Anwar Ibrahim akan bertanding di mana. Tetapi kalau benar Datuk Sri Anwar Ibrahim akan bertanding di Port Dickson, saya akan minta lawan-lawan untuk bertanding lawan dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tapi Datuk Zahid cakap dekat saya, ada kemungkinan Anwar Ibrahim akan balik semula ke Permatang Pau. Saya pun macam jam juga sebab bila balik ke Permatang Pau, kalau benarlah Anwar balik semula bertanding ke di Permatang Pau pada PRU ke-15, bermakna Anwar takut kalah. Betul tak? Betul tak? Sebab apa? Anwar balik semula ke tempat asal dia. Kalau betul dia gentleman, dia bertandinglah dekat Port Dickson sekarang ni. Dia duduk dekat Port Dickson kan? Sebab dia ahli parlimen Port Dickson ni kerana pilihan raya yang sengaja diadakan. Kita tak lupa ni. Korang jangan lupa tau. Anwar Ibrahim hari ni ahli parlimen Port Dickson sebab sengaja dikosongkan kerusi Port Dickson untuk memberikan laluan kepada Anwar Ibrahim bertanding di Port Dickson. Jadi kalau benarlah Anwar Ibrahim PRU ke-15 dia nak lari balik ke Permatang Pau, bermakna Anwar Ibrahim bacul, memang dia penakut. Kan? Jadi saya cakap dekat Datuk Zahid, kalau dia pergi Permatang Pau tak apalah. Tetapi kalau tak dapat lawan dengan Anwar Ibrahim, saya minta untuk saya lawan Rafizi Ramli. Saya minta. Saya cakap dekat Datuk Sri Zahid Hamidi tadi. Kalau tak dapat lawan Anwar Ibrahim, saya nak lawan dengan Rafizi Ramli. Kenapa saya cakap? Kenapa Rafizi? Sebab Rafizi ni lah antara penyebar cerita fitnah yang paling kuat sebelum PRU ke-14. Dan lepas PRU 14, dia lari, dia sembunyi, dia penakut. Dan saya dengar-dengar dia nak comeback semula bertanding di Pandan. Dan mungkin tempat-tempat lain. Dan kalau saya diberikan peluang, kalau tak dapat lawan Anwar Ibrahim, saya nak lawan Rafizi Ramli. Sebab saya cakap terus terang. Saya cakap dengan Datuk Zahid, saya cakap saya tak takut dengan kekalahan. Tetapi saya kena berani untuk berkorban atas nama perjuangan. Dan so, Datuk Zahid cakap, okeylah, kita tengok nanti macam mana. So, apa pun,
dia minta saya bantulah untuk kempen apa semua. Dan saya rasa ramailah calon muda pada PRU ke-15 akan datang. InsyaAllah ramai calon muda. Mungkin Datuk Zaid akan buat banyak transform untuk UMNO ni sebab inilah masa yang terbaik kalau kita cakap nak remajakan UMNO ni. Mungkin bukan nak buang semua orang lama, tidak. Tetapi saya rasa ada orang lama yang akan dikekalkan, tetapi banyak muka-muka baru, calon-calon muda yang akan diketengahkan pada PRU ke-15 nanti. Sebab ini bukan saja untuk PRU 15, tapi ini juga untuk kesinambungan pilihan raya ke-16. Kerana pada pilihan raya ke-16 lebih ramai, lebih kurang dalam hampir 5 juta pengundi muda, 5 juta ke 6 juta pengundi muda pada PRU ke-16 kalau ikut daripada data yang saya baca tempoh hari. Jadi PRU 15 ni, ini medan yang penting untuk kita menang, dan daripada segi UMNO pula untuk ketengahkan calon-calon muda bagi memastikan kesinambungan ini untuk PRU ke-16 akan datang. So, saya ready lah. Siapa-siapa pun. Saya serah pada pucuk pimpinan lah, letakkan saya kat mana. Mana-mana pemimpin Pakatan Harapan. Cuma saya tak sebut tadi Syed Saddiq. Sebab saya tahu tadi ada komen pasal Syed Saddiq. Sebab saya rasa Syed Saddiq ni mungkin dia pun tak bertanding dekat MUA. Saya rasa Syed Saddiq tak bertanding dekat MUA. Dia tahu mungkin dia akan kalah dekat MUA. Jadi setakat ni ada info-info yang saya dengar, Syed Saddiq sedang cuba meminta nyawa dengan DAP. Syed Saddiq sedang cuba meminta nyawa dengan DAP. Antara tempat yang berkemungkinan Saddiq akan bertanding adalah Keluang. Syed Saddiq mungkin akan pergi ke Keluang untuk bertanding sebagai ahli parlimen Keluang pada PRU ke-15 akan datang. Jadi, kenapa Keluang? Aku harap mana-mana yang rajin, sekejap lagi boleh buka keputusan pilihan raya Keluang. So, boleh buat research sikit, tengok jumlah pengundi berapa, pengundi Melayu berapa, Cina berapa, India berapa, untuk korang study. Sebab apa yang aku cakap ni, korang tak boleh percaya. Cuma, aku minta korang study. Kenapa aku cakap Syed Saddiq sedang cuba untuk berpindah daripada MUA pergi ke Keluang. Jadi, yang ni korang kena study. Kenapa Keluang? Aku dah bagi tahu ni. So, study, buka dan tengok. Jadi, itulah Syed Saddiq. Sebab MUA ni pun, insyaAllah lah. Kalau dia bertanding ni, dia kalah. Jadi, dia pun tahu sentimen pada dia kan. Dengan minggu depan ni mungkin nak kena cekup. Allahualam, mungkin nak kena cekup minggu depan. So, kita tunggulah, kita tengoklah. Sokong So, sekarang ni nak saya lawan siapa ni? Pilihan raya ke-15 nanti, nak suruh saya lawan siapa? Cuba korang komen. Pilihan raya ke-15, korang nak aku lawan siapa? Nak lawan apa? Anwar Ibrahim? Lawan Atuk? Ya, Azizur Rahman Bakar. Kat mana? Keluar pun kita sapu. Keluar susah nak sapu tu. Melainkan pengundi Cina, dia pun kelentong Saddiq. Kan? Boleh tahan juga pengundi Cina ni. Sebab dulu Datuk Najib kena macam gitu lah. Macam gitu je Datuk Najib kena kelepek dengan pengundi-pengundi Cina. Siapa ingat 2013 sampai bawa Gangnam Style dekat Pening. Kan? Dekat Kelang tu makan punya besar. Lari mengundi, Datuk Najib kena peang dengan pengundi-pengundi Cina. Itu yang sampai Datuk Najib cakap apa lagi Cina mau kan. Jadi tak mustahil lah PRU ke-15 ni pengundi Cina peang pula Pakatan Harapan. Wallahualam, kita tak tahu. Tapi aku harap pengundi Cina boleh fikir panjang lah. Sebab PRU ke-15 pertandingan dua penjuru Melayu dan Bumi Putera akan menang 151 kursi parlimen. InsyaAllah 151. Lawan Guang Eng, saya kalau nak bertanding ni tempat Cina tak boleh lah kan. At least macam tengoklah kan, kalau 45% Melayu pun tak apa, boleh. Lawan Nuri Izzah alamak, Nuri Izzah tak tahu, mungkin dia pergi pindah dah. Kalau Anwar Ibrahim balik Permata Ampau, Nuri Izzah akan pindah lah, tak tahulah pergi mana. Tapi memang setakat ni dengar Anwar nak balik Permata Ampau balik. Anwar cuak, Anwar takut kalah. Kenapa Keluang? Study bro. Study kenapa Keluang. Lawan Bobo Boy ada berani. Saya boleh je. Saya siapa-siapa tak kisah.
Tapi kalau tanya saya, jika diberikan peluang, saya nak lawan dengan Anwar Ibrahim. Saya nak lawan Anwar Ibrahim. Saya rasa saya layak lawan Anwar Ibrahim. Bekas Banduan lawan bekas Banduan. Papa Gomo wes Papa Homo. Betul tak? Betul tak? Orang yang saman lawan dengan orang yang kena saman. Macam ngam. Ya, betul tak? Baru gempak, baru dia kan. Kita fighter kan. So kita tengoklah kan. Debat pun boleh dengan Anwar Ibrahim. I'm ready. Tapi saya harap Anwar Ibrahim pun sudi lah lawan dengan saya. Dengan dia lari pula. Lawan Mak Sabu Mak Sabu ni kelakar. Kalah juga kau Permata Lampau. Tak kisahlah bro. Menang kalah ni adat. Kan? Tapi semangat kita ni, semangat dalam perjuangan ni, jangan pernah berhenti bro. Saya ni kalah sama dengan Anwar Ibrahim tau. Saya kena sama dengan Anwar Ibrahim 100 juta tau. Anwar sama saya 100 juta. Saya bicara, saya lawan sendiri, jadi lawyer sendiri, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan saya kalah. Saya kena bayar ke Anwar 960,000 tau. 960,000 tau. Saya bayar dengan bandraft dengan duit RM1. Dengan shilling 30 sen. Kalau orang lain, saya rasa, kena saman dengan Anwar Ibrahim, orang lain dah berhenti dah. Orang lain tak bercakap dah pasal Anwar Ibrahim. Kalau orang lain dah, saya yakin kalau orang lain. Tetapi tidak pada saya. Dia saman saya lagi lawan dia. Dia tekan saya lagi lawan dia. Kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa boleh jadi orang itu bila dia disaman, dia ditekan, tetapi dia masih lagi melawan? Kenapa? Sebab saya buat ni bukan untuk diri saya. Saya lawan Anwar ni bukan untuk diri saya tau. Saya lawan Anwar ni untuk ummah. Saya lawan Anwar ni untuk rakyat Malaysia ni. Untuk umat Islam ni. Kenapa saya cakap? Bukan saya cakap Anwar tu tak Islam. Tapi pada saya, dan saya bagi tahu banyak kali, Anwar ni dajjal. Anwar ni dajjal. So saya lawan Anwar ni bukan sebab saya, no. Saya lawan ni sebab saya memikirkan kepentingan rakyat kita ni. Dan aku rasa korang pun boleh fikir banyak. Cerita hari ni perebutan kursi, perebutan nak jadi Perdana Menteri ni, ini berkisah Anwar dengan Mahathir je. Kau cuba fikir balik. Mahathir letak jawatan. Setelah diasak untuk mana, Mahathir ni memberikan peralihan kuasa kepada Anwar Ibrahim. Cuba korang fikir balik. Korang ingat balik. Konflik dalam Pakatan Harapan sebelum ini adalah kerana Anwar Ibrahim gila nak jadi Perdana Menteri. Betul? Anwar Ibrahim tak habis-habis tanya. Peralihan kuasa. Betul? 2 tahun. Dia tak cerita pasal rakyat pun. Dia cerita untuk bagaimana dia menjadi Perdana Menteri Malaysia dengan Tun Mahathir menyerahkan jawatan tersebut kepada Anwar Ibrahim. Begitu saja. So, korang rasa kenapa Anwar gila sangat nak jadi Perdana Menteri? Korang rasa apa sebab Anwar beria sangat nak jadi Perdana Menteri? Boleh fikir? Korang fikir lah. Kenapa beria sangat? Jadi itu sebab aku sanggup, aku ambil risiko, aku ambil tanggungjawab sebab aku rasa aku kena buat. Kalau bukan aku, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Dan sebab itulah, apa saja pun aku tetap akan lawan Anwar Ibrahim. Aku akan lawan Anwar Ibrahim. Selagi mana ada manusia ni, selagi ada mana Anwar ni, aku tetap akan lawan dia. Sebab perjuangan aku ni bukan untuk diri aku semata-mata, tak. Tapi untuk memastikan negara ni selamat daripada jatuh ke tangan yang salah. Bila aku cakap jatuh ke tangan yang salah, korang boleh buka Google, kau cari balik. Kenapa DAP nak sangat Anwar jadi Perdana Menteri? Lingki Siang sampai cakap apa Lingki Siang cakap? Kalau Anwar tak jadi Perdana Menteri, Lingki Siang nak bersara. Betul? Betul tak? Sampai tahap macam tu sekali tau. Lingki Siang mengharapkan Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri. Ling Guak Eng sokong Anwar Ibrahim. Pemimpin DAP sokong Anwar Ibrahim. Kita ni, tengok DAP ni, punyalah kemaruk, punyalah rakus tau.
Dan orang-orang yang rakus dalam DAP ni semua pula sokong Anwar Ibrahim. Apa sebab? Kenapa orang-orang ini menyokong Anwar Ibrahim? Apa sebab? Jadi aku rasa kat sini semua korang boleh fikir lah. Korang boleh fikir kenapa, mengapa. Jangan main-main Jangan main-main. Baiklah, terima kasih lah dekat Atuk dia letak jawatan tadi. Kalau dia pas kat Anwar Ibrahim, aku tak tahulah jadi apa. Melingkup negara ni, guys. Melingkup negara ni. Dan sebab itu aku minta orang muda kan, please lah, fikir apa-apa pun fikir lah. Macam hari ni lah, aku tengok Instagram, aku tengok Facebook kan, Anwar Ibrahim buat tazkirah. Sekarang baru dia nak cerita pasal orang Melayu tau. Sekarang baru dia nak cerita pasal orang Melayu, cerita pasal Islam ni tau. 22 bulan waktu Pakatan Harapan memerintah, kau tengok balik kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Anwar Ibrahim. Kau pergi tengok balik. Kalau ada mangkuk-mangkuk ayun ni yang sokong Anwar Ibrahim ni, kau pergi tengok balik. Pergi tengok balik apa kenyataan Anwar Ibrahim. Tak ada support Melayu langsung. Tak ada. Cuma aku nampak ni lah, Anwar ni dia pandai lah. Dia mempergunakan lah masyarakat India lah. Lepas tu dia, tak apalah, tunggu nanti. Tunggulah kan. Ramai kawan-kawan India pun ramai yang dah roja kan. Dia orang dah nampak dah permainan sebenar Anwar Ibrahim ni. Tunggulah. Anwar nak jadi PM. Yes, sebab Anwar Ibrahim sanggup jual bangsa dan agama demi diri sendiri. Apa yang aku cakap ni, aku tak minta korang percaya budak-budak muda yang tengok ni kan. Korang buat research sendiri lah kan. Tak payah percaya, kau buat research sendiri. 22 bulan babe, kau tengok lah. So aku rasa setakat tu je lah Sorry lah tak ada VC malam ni. Aku tak larat nak buat VC. Apa pun guys, apa pun yang berlaku, kita yang kat bawah ni jangan berpecah belah. Kita dah amanahkan sesuatu pegangan tu pada pemimpin-pemimpin kita. Macam aku, Esko Pergerakan Pemuda UMNO, mana aku melihat, okey, Datuk Ashraf adalah ketua pemuda aku. Biarlah dia bawa apa yang baik untuk agama dan bangsa ni. Begitu juga dengan Presiden aku, Datuk Seri Zahid Hamidi. InsyaAllah, pasti akan ada benda baik yang akan dibuat untuk memastikan negara ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Tetapi apa yang lebih penting adalah korang semua. Korang yang merupakan pengundi ni. Orang politik akan buat kerja politik dia. Tetapi korang ni semua ni lah, korang semua ni lah yang mana akan memangkah bila pilihan raya ke-15 akan datang. Yang mana korang ni ada yang ada parti politik, ada, dan ramai yang tak ada parti politik. Mungkin knowledge korang sikit, mungkin knowledge korang banyak, mungkin kau ada pendedahan itu, kau ada pendedahan ini, dan mungkin kau tak tahu apa-apa pun. Dan mungkin korang ni juga baru pertama kali tengok live aku yang bercakap pasal politik. Tak kisah guys. Apa yang penting, bila datang pilihan raya ke-15, pertandingan 2 penjuru, kau hanya perlu pilih satu side saja. Ini macam game bola lah. Manchester lawan Liverpool kan. So kalau tengok Liverpool tu jahat, takkan kau nak sokong Liverpool, betul tak? Kau sokong lah Manchester. Takut Manchester. Sorry geng-geng Liverpool. Sorry. Itu contoh. Jadi begitulah juga pilihan raya ke-15 akan datang. Jika pertandingan 2 penjuru nanti esok, memang akan pergi 2 penjuru lah. Pastikan mana-mana yang bersekutu dengan DAP, korang tak boleh pangkah. Pangkah bukan maknanya tak suka tau. Bila mengundi ni pangkah suka. Pangkah tu korang suka. So besok PR15 pastikan jangan pernah pangkah pun mana-mana yang bersekutu dengan parti DAP. Kita nak menang besar. Banyak benda kita nak buat. Dan ini adalah peluang terakhir kita untuk repair balik negara ni. Guys, dulu aku selalu cakap masa mula-mula gerakkan kempen penyatuan ummah kan, Jun 2018. Reset and reborn. Kenapa aku cakap reset and reborn? Sebab negara ini perlu kita reset dan kita reborn semula. Kita perlu buat. Dan sampai hari ini kita belum dapat lagi masa dan tarikh yang sesuai untuk kita reset dan reborn negara ni balik. So PR15 adalah kesempatan kita pertama dan terakhir. Wang tidak sepatutnya kekal terbiar. Wang sepatutnya bekerja. Mula berdagang dengan Olim Trade. Bila berlaku PR15, make sure kita akan jadi sebahagian daripada sejarah untuk reset
dan reborn balik negara ni. Banyak benda kita nak ubah. Banyak benda kita nak buat. Dan ini semua adalah untuk memastikan negara ini terus ditadbir oleh kuasa politik yang mana orang Melayu Bumi Putera yang majoritinya memegang dan memastikan keamanan negara ni stabil sampai bila-bila. Semua orang nak hidup tenang-tenang, semua orang nak berniaga, semua orang nak ekonomi baik. Tapi kalau politik tak stabil, masalah kaum yang terus timbul, dihangatkan oleh parti-parti politik seperti DAP, sampai bila pun kita takkan aman, sampai bila pun ekonomi takkan stabil. Okey guys, ingat, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang, bila lagi? Make sure stand by PR15, daftar sebagai pengundi. Okey guys, Assalamualaikum.